iaitu ke Kedem Country. Kalau diikutkan, perkataan Kedem Country itu adalah Kedah. Boleh dikatakan Kedah kerana catatan Kedah itu banyak namanya. Kadahar, Kahlai, Jetshu, banyak Kedah ini. Jadi the Kedem Country besar kemungkinan itu adalah negeri Kedah sekarang ini. Semenanjung Malaysia disebut Malay States. Kemudian Kedah dikenali sebagai Kadaram. Tadi dalam catatan Bible dia sebut Kedem Country. Maknanya itu adalah Kedah. Baik. Berdasarkan video yang kita saksikan tadi, Prof. Solehah Yaakob dia mengatakan bahawa ayat di dalam Genesis pasal 25 ayat 6, di mana dalam ayat tersebut disebutkan perkataan the land of Kedem. Menurut Prof. Solehah Yaakob, dia mengatakan bahawa Kedem yang dimaksudkan adalah Kedah. Itu bagi saya tidak wajarlah, sebab Kedah belum dinamakan dengan Kedah, ataupun Kedah baru dinamakan dengan nama Kedah seawal-awalnya selepas kewafatan ataupun kematian seorang yang bernama Ibnu Qudazbih. Dia seorang pengembara Arab yang dia pernah menyebutkan nama Kedah dengan kilah di dalam kitab dia Al-Masalik wal Mamalik. Jadi dalam kitab tu tak guna nama Kedah lah? Ya, tidak. Dalam tu disebutkan kilah. Ibnu Qudazbih ni dia tahun bila? Qudazbih dia kurun ke-10 dan dia menulis kitab dia tu dalam kurun ke-9, sekitar 870-an macam itulah. Jadi maksudnya kita boleh kata kat situ, kita boleh katakan secara pasti bahawa belum ada lah penggunaan nama Kedah pada waktu tu? Belum ada. Okey, baik. Dan kitab Genesis ataupun Taurat yang mana dalam ayat tersebut disebutkan perkataan Kedem, kurang-kurangnya ataupun seawal-awalnya ditulis sebelum kematian Nabi Isa AS. Okey. Jadi tidak mungkin satu kitab menyebutkan nama tempat yang mana tempat tersebut belum dinamai dengan nama tersebut. Okey, menarik. Okey, baik. Jadi iyalah kan, tak mungkin nama tu muncul lebih dulu sebelum nama tempat tu dinamakan macam tu kan. Betul. Okey, baik. Dan dalam banyak nama Kedah ni sebelum dinamakan dengan Kedah ada beberapa nama lah, nama kuno. Antaranya disebutkan Kataha, Kalah, Kalahbar, Kaca dan Kilah sebagaimana yang Ibnu Qudazbih sebutkan. Tapi dalam banyak nama Kedah tidak terdapat nama Kedem. Oh, tak ada nama Kedem ya? Nama yang dinyatakan sebagai merujuk kepada Kedah tu tak wujud. Okey, baik. Sekarang kalau kita tengok perkataan Kedem, dia ada satu perkataan dalam bahasa Ibrani yang merujuk kepada Qadim. Kalau Arab sebut Qadim, kalau Ibrani sebut Kedem. Maksudnya sama, dia boleh bermaksud lama. Okey. Baik. Ya, betul. Untuk kita tahu apakah perkataan tersebut adalah asli daripada bahasa tersebut ataupun perkataan yang merupakan perkataan asing yang dipinjam. Untuk kita tahu, dalam sistem bahasa semetik, untuk mengetahui sesuatu perkataan itu berasal daripada bahasa tersebut ataupun berasal daripada bahasa asing yang diserap masuk ke dalam bahasa tersebut. Baik. Sebagai contoh, kalau kita nak tahu bila satu perkataan tu dia boleh diubah. Satu perkataan kita boleh sebut dalam beberapa perkataan. Dia boleh dirubah menjadi beberapa perkataan. Saya bagi contoh. Dalam bahasa Arab, kita buat persamaan dengan bahasa Arab disebabkan Ibrani dengan Arab adalah satu keluarga. Dia bahasa serumpun. Ya, betul. Okey, baik. Dalam Arab, misalnya kata kataba, 3 akal kata ni, kataba, dia boleh dirubah menjadi kitab. Maktab, maktub. So bila dia boleh berubah, dia boleh diubah kepada beberapa perkataan, dia menunjukkan bahawa perkataan tersebut memang berasal asli daripada bahasa tersebut. Okey, jadi macam perkataan Kedem tadi tu, maksud dia ada kita kata
dia diubah, maksudnya ada version lain kepada penyebutan istilah tu lah. Kalau kita tengok Kedem, dia berasal daripada Qaf, Dalet, Mem. Dan dia boleh dirubah menjadi Qidmah, Qadamon, Qadamai. So, jadi menunjukkan memang asli dalam bahasa Ibrani. Dia bukanlah bahasa asing yang disebutkan Kedah. Dibawa masuk ataupun diserap masuk menjadi Kedem. Dalam video tu Profesor Dr. Solehah juga menyatakan bahawa mereka tak boleh sebut Kedah. Itu sangat tidak masuk akal lah bagi saya. Disebabkan katanya bahawa orang lidah ahli kitab ataupun Bani Israel tidak mampu untuk menyebutkan perkataan Kedah dengan sempurna, maka perkataan tersebut perlu diubah, disesuaikan dengan lidah mereka. Ini bagi saya satu yang tidak masuk akal lah. Sebab kalau kita tengok dalam Perjanjian Lama ataupun Old Testament, ada ayat yang menyebutkan Makedah. Ada istilah bunyi macam Kedah. Ya, ada. Dia terpulang sama ada Makedah ataupun Makedah, tapi ada. Kebetulan Mikael, kita ada kat sini kitab yang kitab Yahudi sendiri. Boleh tak bagi contoh tu? Mungkin kita boleh dia tengok dalam sini. kitab Joshua Perjanjian Lama. Fasa 10 ayat nombor 10. Fasa 10 ayat nombor 10. Memang tulis kat sini. Ini terjemahan dia tulis tu Azekah and Makedah. Jadi adalah Makedah. Tapi kita tengok dulu Ibrani dia kan. Ad Azekah wa ad Makedah. Jadi betul lah. Adalah. Memang adalah. So, boleh sebut lah. Jadi boleh sebut lah, no? Boleh sebut, tak ada masalah. Ataupun dalam ayat tersebut boleh sebut, ayat lain tak boleh sebut. Tak mungkin lah. Tak mungkin lah kan. Ya, betul. Yang macam saya sebutkan tadi, satu perkataan bila dia boleh diubah kepada beberapa perkataan yang lain, dia menunjukkan bahawa perkataan tersebut berasal dari bahasa tersebut. Dan bila sesuatu perkataan tersebut merupakan perkataan dalam bahasa asing yang diserap masuk ke dalam bahasa Ibrani ataupun dalam bahasa Arab, bila perkataan asing, dia selalunya, kebiasaannya, perkataan tersebut dia tidak akan muncul dengan jumlah yang banyak. Dia sekurang-kurangnya 2-3 kali, dia tak akan lebih. Contoh seperti dalam Quran, ada ayat dalam surah Al-Insan menyebutkan kafura. Hanya setakat yang kita tahu, hanya satu tempat je, betul. Dalam surah Al-Insan. Hanya dalam surah Al-Insan. Satu perkataan yang hanya muncul sekali saja. Itu menunjukkan bahawa perkataan tersebut memang bahasa asing yang diserap masuk. Baik. Dalam Perjanjian Lama ada, iaitu dalam kitab Esther, satu perkataan yang disebutkan sebagai hodu. Hodu tu sekurang-kurangnya 2 kali disebutkan dalam kitab yang sama, Esther. Hodu. Jadi hodu tu adalah perkataan daripada bahasa asing. Dan ada yang menyebutkan bahawa hodu tersebut dia merujuk kepada India kalau tak silap kan. Betul. Jadi tapi kalau kita tengok perkataan Kedem dan muncul dalam keseluruhan Perjanjian Lama, tidak kurang 87 kali disebutkan perkataan Kedem. Banyak tu. 87 kali. Itu menunjukkan bahawa perkataan Kedem tersebut memang berasal daripada bahasa Hebrew, Ibrani, bukan yang diserap daripada bahasa Melayu menjadi Kedem. Bukan. Baik. Saya rasa jelas kat situ lah. Saya dah jelas sangatlah bahawa Kedem tu tak merujuk kepada Kedah kan. Dan boleh orang yang berbahasa Ibrani ni, kita pun dah baca tadi, memang dia pun boleh sebut pun istilah, boleh sebut lah. Boleh sebut pun kan. Bukannya isu, kita tak nafikan ada beberapa perkataan yang dia lidah bangsa menyebut bahasa lain. Misalnya Kedah, ada yang sebut Qilah macam Arab, ada yang sebut Kataha, ada yang sebut kaca, China menyebutkan kaca. So kita tak nafikan boleh berlaku satu perkataan itu disebut dengan nama yang berbeza oleh kerana bangsa tersebut berbeza. Tapi dalam kes Kedah ataupun dalam kes Kedem tidak boleh. Kerana kita boleh buktikan ada di tempat lain yang menyebutkan Kedah, tidak menyebutkan
disebutkan Makedah, bukan disebutkan Makedem. Yang saya baca tadi itu bahkan dia menggunakan huruf qaf. Itu huruf qaf dalam bahasa Ibrani itu Makedah tu. membuktikan perkataan Kedem tersebut bukanlah perkataan Kedah ataupun Kedah yang dialihkan menjadi Kedem untuk menyesuaikan dengan lidah ahli kitab. Tidak. Dia memang bahasa asli daripada bahasa Hebrew. Okey, baik. Jadi jelaslah dekat situ bukanlah maksudnya Kedem tu tak boleh lah kita nak kata. Tidak boleh kita katakan Kedah, tidak boleh lah. Okey, baik. Kalau Kedah sepatutnya dia mestilah bahasa asing. Okey.